Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Majidah Hamdan. Tumpuan berita, semakin banyak negara Kesatuan Eropah EU berminat untuk melabur di Sarawak, kata Pemimpin Sarawak Datuk Parti Tan Sri Datuk Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg. Menurutnya, ia kerana dasar serta polisi negeri yang mampan menjadikan ramai pelabur asing ingin mendekati Sarawak untuk mengukuhkan ekonomi. Rupanya orang luar, negara luar memerhati kita di Sarawak. Dan mereka berjumpa dengan saya banyak, termasuk ambasador dari EU dan juga orang-orang yang datang rupanya nak belajar dari Sarawak. Jadi kita tu macam UiTM juga dah. Dari sudut berkongsi ilmu. Dan saya nak tambah sikit rektor tadi. Saya dah pada dengan ambassador. Number one, I hope European Union will have us in education exchange. Di antara European Union dengan kita, institusi pengajian tinggi kita, dalam satu program exchange, khasnya dari sudut teknologi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis makan malam sempena ulang tahun ke-50 Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak di Borneo Convention Center Kuching BCCK pada Ahad. Tambah beliau, Sarawak mempunyai kepakaran serta cara tersendiri dalam pembangunan untuk mengukuhkan ekonomi negeri ini. Beliau turut mencadangkan program pertukaran pelajar Eropah Malaysia khususnya di institusi pengajian tinggi di Sarawak bagi memberi peluang kepada pelajar memperkasa pengetahuan mengenai teknologi. Justru beliau menyeru alumni UiTM yang mempunyai pelbagai kepakaran untuk memberikan input kepada kerajaan negeri dalam usaha membangunkan Sarawak. Majlis makan malam bertemakan Journey Through 50 Years, Uniting Alumni Inspiring Futures, membawa maksud mengukuhkan hubungan dan jaringan profesional antara alumni dan universiti serta menjalin kerjasama yang lebih kukuh ke arah kecemerlangan pendidikan anak bumi putera di negeri Sarawak. Objektif utama program ini adalah untuk mengumpul dana tabung Sri Kenyalang bagi membantu pelajar yang kurang berkemampuan kategori B40 dari segi pembayaan yuran pengajian dan kos lain sepanjang pengajian mereka di UiTM Cawangan Sarawak. Tuduh hari Isteri Pemimpin Sarawak Puan Sri Datuk Amar Jumani Tun Tuan Ku Bujang serta Usaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki di malam Menteri Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Snowdan Lawan, Pro-Chancellor UiTM Datuk Abdul Wahab Aziz serta isteri Dating Dayang Rosna Abang Abdul Rashid, Rektor UiTM Cawangan Sarawak Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali serta isteri Datin Merlin Edna Peru dan mantan Naib Chancellor UiTM Profesor Datuk Dr. Roziah Muhammad Janor. Dalam perkembangan lain, Pemimpin Sarawak berkata Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB akan mencalonkan wakil tempatan untuk bertanding pada pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Jepak. Beliau juga pengerusi gabungan Parti Sarawak GPS merangkap yang di-Pertua Parti PBB berkata senarai calon yang dikenal pasti telah dimajukan kepada pihak berkaitan untuk tapisan lanjut. We have few names already, and these few names are being screened by police as well as SPRM. Because we have to have, that's our normal procedure. We will refer to the police for record as well as to SPRM. So kalau dia ada masalah, then we have to get a good candidate, clean candidate yang tak ada record. I think we should be able to know between 3 days. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan Konvensyen Khas PBB 2023 Zon Bintulu di Dewan Suara Bintulu pada Ahad. Hari penamaan calon PRK Dun Jepak dijadualkan pada 21 Oktober ini dengan pengundian awal pada 31 Oktober. Manakala hari mengundi pula ditetapkan pada 4 November depan. Hadis sama dalam sidang media tersebut ialah timbalan yang di-Pertua Parti PBB Datuk Amar Ong Tengah Ali Hassan, naib-naib yang di-Pertua Kanan Parti PBB Datuk Seri Dr. Stephen Undi Utom dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta div-div kenamaan lain. Dalam pada itu, Datuk Parti Tan Sri Abang Zahari menyambut baik peruntukan 5.8 bilion ringgit kepada Sarawak dalam Belanjawan 2024. Menurutnya, dana tersebut akan digunakan untuk aktiviti pembangunan di negeri ini. Jelas beliau, walaupun penambahan itu tidak ketara berbanding Belanjawan 2023, ia mesti dipertimbangkan memandangkan kekangan yang dihadapi Kerajaan Persekutuan. You don't only confine to the 5.6 billion. There are also ministries.
5.8 billion. But there are also ministries that have their budget allocation for Sarawak. In other words, it could be more than 5.8 billion. Number one. Number two, saya ucap terima kasih di atas penyerahan Bintulu Port Authority kepada Sarawak. Perundingan ni just a process lah, because that transfer of asset to us. That is dua. Yang ketiganya infrastruktur lah, termasuk SS Ring Road dan juga infrastruktur sekolah. Dalam pada itu, beliau turut mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana menyokong cadangan pusat kanser Sarawak di bawah bajet 2024. Dan satu cancer center. Yang ini unik. Yang ini unik kerana kita kerjasama dengan kerajaan perpaduan. The ministry will manage the cancer center. Initial is based on our understanding that Sarawak will also assist in the construction of hardware provision for cancer center. Terdahulu dalam ucapan Alwan, Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Induk Convention Khas PBB 2023 Zon Utara, Datuk Seri Dr. Stephen Nundi Utom berkata, parti PBB menyokong penuh inisiatif Kerajaan Sarawak untuk mengambil alih pelabuhan Bintulu. Jelasnya pengambil alihan itu adalah salah satu usaha kerajaan negeri untuk menyatukan dan merasionalkan pelabuhan dan infrastruktur Sarawak untuk pembangunan ekonomi yang lebih teratur dan rancak pada masa hadapan. Dua kali saya sudah dengar. Semasa 16 September, Yang Amat Perdana Menteri menyebut masih berunding. Masa membentangkan bajet semalam, masih berunding. Kita tak mau berunding lagi. Kita mau laksanakan supaya ini dapat pergi. Kita seperti yang kita mau, iaitu untuk mengambil alih, iaitu pelabuhan Bintulu. Sementara itu, dalam ucapan usulnya, Datuk Seri Dr. Stephen menyatakan PBB menyokong penuh Bima Sarawak dalam pemilihan calon daripada parti PBB bagi mewakili GPS dalam pilihan raya kecil Dun Jepak. Dan kami akan bekerjasama sepenuhnya bersama dengan komponen-komponen parti dalam GPS untuk memastikan kemenangan mutlak dan besar bagi GPS dalam pilihan raya kecil N67 Jepak yang kita akan alami sedikit masa lagi. Laporan seterusnya, masyarakat di kawasan Kampung Kumpang Pao terus mendapat manfaat dengan pemberian dana kerajaan melalui wakil rakyat tempatan. Perkara ini telah dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan Sarawak merangkap Adun Batang Air, Datuk Dr. Malcolm Muselamo pada majlis menandatangani plak perasmian projek transformasi luar bandar RTP St. Mark Chapel di Lubuk Antu pada Sabtu. Menurut beliau, sebanyak RM130,000 telah diluluskan kepada Pusat Sumber Kampung Kumpang Pao A di bawah projek RTP. RM100,000 akan disalurkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Tani dan RM10,000 kepada JKKK Kampung Pao A. Selain itu, beliau turut mengumumkan RM5,000 masing-masing kepada Gerempung Induk Kumpang Pao A, Gerempung Induk Kumpang Pao B dan Gerempung Induk Kumpang Langgi. Sedikit perkembangan sukan, bintang Muay Thai muda Sarawak yang semakin mencipta nama, Texas Jeremy Low, 15 tahun, kini bergelar atlet remaja nombor 1 negara. Ia susulan kejayaannya menjuarai kejohanan Muay Thai Pro Remaja dan Senior Kebangsaan yang berlangsung di kawasan Parkir Terbuka Mod Putrajaya pada Ahad. Dalam perlawanan secara sistem round robin, 3 peninju Texas memulakan pertarungan dengan menentang petinju dari Johor, Akid Mikdam, di mana beliau tewas dalam bout tersebut. Bagaimanapun, beliau bangkit pada bout kedua dengan menyingkirkan peserta Terengganu, Wan Muhammad Nazrin. Dengan lawan yang ditewaskan, Texas tidak dapat meneruskan perlawanan round robin, maka keputusan antara tewas dan Akid adalah seri kerana kedua-duanya telah menang sekali. Justru kedua petinju itu bertarung semula pada bout rematch untuk merebut tali pinggang remaja Malaysia dan akhirnya dimenangi oleh Texas.
Ketika dihubungi Presiden Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS, Jumaat Ibrahim meraihkan rasa bangga dengan pencapaian Texas sambil menambah atlet. Bayangan sukma itu mempunyai potensi yang sangat besar untuk pergi dengan lebih jauh. Katanya pencapaian Texas membuktikan Sarawak tidak kering dalam melahirkan atlet-atlet Muay Thai remaja yang mampu mengharumkan nama negeri dan negara hingga ke pentas dunia. Untuk rekod, Texas yang juga atlet kebangsaan menjalani latihan di SS Fighters Muay Thai Gym di Kuching dan turut mendapat bimbingan dari ayahnya sendiri, Jeremy Low. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS dan Sarawak.com dan UKAS channel di YouTube. Sebelum Hari bertugas, kami tinggalkan anda dengan sorotan Majlis Makan Malam sebenar ulang tahun ke-50 Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak di Borneo Convention Center Kuching pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat Selengkas.